boleh lihat belakang saya inilah kapal korek pasir, sedut pasir, dan ini juga menimbulkan masalah kepada nelayan pantai di sekitar Pantai Kundo ini, termasuk di Sungai Lere, yang membahayakan nelayan kita. Setiap kali menebar jaring, jika ada kapal sedut pasir ini, maka rosaklah jaring mereka. Satu lagi, apabila kapal ini berfungsi atau bekerja, dia sedut dari dasar laut. Anda boleh bayangkan habitat-habitat ikan, makanan-makanan udang dan sebagainya pastinya akan terjejas. Dan sebab itulah sejak satu dekad ini, 10 tahun kebelakangan ini, isu tambakan laut dan juga penyedutan pasir ini menimbulkan banyak masalah kepada nelayan pantai. Dan anda boleh lihat depan mata kita, air makin keruh, arus makin deras, dan ada isu lagi penambakan baru, Cik Seng, ada penambakan di pelabuhan Tanjung Bros. Dengan ni ujung Tanjung. Anda boleh bayangkan. Begitu juga tak belakang saya ni merupakan kawasan rekreasi terkenal Melaka, Pantai Kelebang. Situlah orang minum beriadah setiap petang, setiap ujung minggu. Tetapi dalam perancangan yang sudah pun dikatakan diluluskan oleh kerajaan negeri, semuanya akan hilang kerana penambakan akan berterusan. Dan apa yang kita lihat, kemasyhuran Pantai Kelebang dengan lokasi pelancongan akan lenyap. Situ juga ada kawasan burung migrasi datang dan sebagainya. Jadi kerakusan pihak yang membangunkan kawasan ini menggusarkan dan juga menimbulkan kemarahan kepada penduduk tempatan. Dan sebab itu isu tambakan laut dan juga penyedutan pasir pesisir pantai Melaka ini yang saya berada sekarang ini menjadi isu besar dalam Pelaraya Negeri Melaka ke-15 kali ini. Sekarang saya bersama dengan Mr. T dan juga nelayan di Kampung Sungai Lere di Don Pantai Kundo ni. Saya nak tahu realiti nelayan di sini, dan sebab tu saya minta diorang bawa kita, kru Esrawani, naik bot di kawasan penambakan laut dan juga pelumbungan pasir. Dan betul lah, Mr. T, itu apa semua ni? Ini kapal hantar pasirnya, kuik pasir, sedut pasir ke apa ke. Bocor, tenggelam, tinggalkan macam tu. Dulu ni lah dia punya mesin ni. Machinery dia untuk sedut pasir. Jadi masih berfungsi. Ada kapal yang lain yang dia sebelah sana dia punya apa? Dia punya limbungan kapal sebelah sini. Jadi inilah yang diperdebatkan, isu pasir, isu tambak laut di pesisir pantai Melaka yang memberi kesan kepada nelayan pantai. Dan betul, kawasan ini dah jadi macam kawasan yang dikepung dengan arus yang semakin kuat, penambakan hingga ke tengah laut. Anda boleh lihat dengan juru kamera Ruzi boleh pan. Dan bayangkan bagaimana susahnya nelayan pantai nak menangkap ikan kerana kawasan ini sudah pun kurang ikan-ikan dan juga hasil laut, hasil maritim. Dan kawasan ini juga akan menyebabkan kesan kepada alam sekitar. Betul, Cik Teh? Ya. You tengok dia kapal sedut pasir. Ni kapal. Banyak lagi ya. Masih ada lagi kapal-kapal yang menyedut pasir untuk penambakan laut, tambak laut. Ini berapa besar ni? Ini saya tak tahu, tapi saya ada pergi dia punya projek pembangunan. Dia tambak, saya ingat dia punya kos 87 juta. Oh. Ni, saya pergi tengok dia punya plan pembangunan dia. Dia nak buat chalet dalam air dengan chalet atas tanah. Bila tambak ni apa jadi muara ni? Contohnya, Cik Nazri you tengok ini daripada asal lah. Ujung Tanjung tu asal. Air kalau arus, dia mesti jalan terus. Ini jalan terus. Jadi ekosistem dia tak diganggu. Cantik lah. Cantik. Bila you block macam ni, sampai laut lagi, air tu bila lalu, dia tak boleh, dia sudah pusing. Dia pusing arus lah. Jadi ikan tak ada arus, dia tak mau. Tak boleh. Tak ada ikan. Ini tak ada ikan lah ni? Tak ada ikan. Dulu orang jaring udang. Sini je? Langgai. Keliling sini je? Sungkur. Semua kat sini. Dulu saya ingat kat Pantai Lere tu, naik gagau tau. Ada udang lah? Sekali naik 100 kilo, 200 kilo. Sekarang nak cari 1 kilo pun tak ada. Ada sekilo, seekor pun tak ada. Macam mana? Depan Sungai Lere ni orang menyungkur, orang Kampung Pinang, Lere menyungkur. 100 kilo, 200 kilo. Tak ada hal. 10-20 tahun lepas. Sekarang apa dah jadi? Kilo. Seekor pun tak ada. Seekor pun tak ada.
Gagau pun tak ada. Bila gagau tak ada, gagau ni anak-anak udang kecil. Ya. Ikan ni dia kejar gagau. Makanan ikan dia tak ada. Tak masuk. Yalah. Jadi ikan tu tak ada. Itu nelayan-nelayan bergeluh. Kita keluar ke laut, satu hari dah RM50 minyak. Buang kat sini je. Belum buang kat Tanjung Bidara lagi. Ya. Habis balik 100 tangkapan. Minyak saja. Minyak dah RM50. Lagi RM50. Tuan punya perahu nak duit. Awak-awak saya nak ke laut nak kena duit. Mana cukup seorang dapat RM20. Cukup nak belanja. Hari ni Belanja. cara hidup. Cukup ke? Kerajaan mau fikir. You buat pembangunan pesisiran pantai. Ekonomi pembangunan pesisiran pantai. Projek. Saya baca seluas 10,000 hektar. Wow. Sepanjang 33 kilometer. Sampai Melimau. Sampai Serkam Utara. Apa you ada fikir masa depan nelayan hari ini? Tak ada. You nak pembangunan, kita tak ada marah. Tapi apa you dah buat kajian, satu research untuk orang-orang yang akan terjejas? Ada buat kajian? Depan? Tak ada. Untuk nelayan? Tak ada. Untuk alam sekitar? Cik Nazri, ini dia tambah janji nak kasih kita sikit pampasan. 10 sen mungkin kita tak dapat. Janji dah ada lah. Janji Tinggal janji. Sekarang kalau dia nak buat, kita dengar lah. Dia akan tambah Tanjung tu dulu. Swimming club tu, Tanjung Beruas tu. Dia akan tambah. Dia bila tambah situ, lepas tu balik bukitnya JT tambah, lalas sini semua dia tambah. Dia akan tambah berperingkat-peringkat. Kita tak nampak. Tapi rancangan untuk tambah situ dah memang ada. Pelabuhan tu nak tambah dah memang ada. Jadi bila dah ada, dia hanya sambung sikit sambung je. You tengok sampai ke laut sana. Berapa jauh? Ya. You tengok kita nak pergi cari makan berapa laut, jauh ke laut. Itu tambak tu? Tambak. Jadi itu sebab orang kata pasir ni membawa jadi satu isu. Betul. Pasir ni, masalah pasir ni menjadi satu isu. You tengok. You punya mata sini, you tengok. Ya. Sampai tengah laut tu. Berapa jauh. Sekarang jadi kawasan ni dah tak ada ikan dah? Kawasan ni tak ada ikan. Tinggal sikit-sikit. Ada sikit-sikit lah. Kuau hilang. Dia semua hilang. Itu apa? Udang semua tak ada? Udang pun dah sikit. Jadi you expect nelayan, sini kawasan jaring udang. You expect nelayan, besok jaring udang kat itu kapal. Bahaya. Dengan bot kecil. Sini semua dah tambak. Ya. Habis you suruh jual jaring udang kat laut tu. Kita ni cakap, betul. Laut tu seluas-luasnya. Ya, betul. Orang nelayan pun kata, ini kolam-kolam atuk. Tuhan bagi kita kolam lah, cari rezeki. Tapi kalau kita punya rezeki you tambak, macam mana kita nak cari rezeki? Tak semestinya ikan ni ada kat laut tu. Ikan ni dia tengok air ni. Ya. Air jernih, air keruh, air hitam. Air hitam laut tu tak ada ikan. Yalah. Air keruh pun tak ada ikan. Yalah. Bukan semestinya laut tu ada ikan. You tengok berapa luas dia punya tambak. Berapa jauh kita nak pergi. Kerajaan tahu. Kerajaan tak tahu. Berapa susahnya nelayan. Kita biasanya kalau masa menjaring kita boleh dapat 800, 1,000. Sekarang 200 je. 100 lebih 200. Air dulu datang macam ni. Cantik. Sini semua dah kepung. Air tu mana pergi? Lawan air balik. tu berpusing dengan lawan balik. Ikan tak hidup. Tak boleh hidup. Dengan arus kuat tu. Ni pun air pun dah keruh. Kita masa tu, itu arang batu. You pernah dengar arang batu? Kol. Datang. Bukan kol. Yang itu jempol buat simen tu. Dia ambil kat kita punya jeti. 5 tahun kita punya rumah. Abuk, kotor, semua. Tahun bila tu? Tahun 2016 sampai 2020. Baru lagi. Pemberita, panggil Jabatan Alam Sekitar, panggil Jabatan Sains dan Inovasi, panggil syarikat pengimport, panggil syarikat pengangkutan arang batu ni buat perjumpaan dengan Tok Man. Kurang-kurangnya ada usaha nak bantu orang kampung. Apa dia betul bantu kita? Tapi terima kasihlah hari ni arang batu ni dah pindah ke lain tempat. Kita telah terseksa 5 tahun dengan arang batu. Dengan masalah arang batu ni. Abuk sebenarnya tu.
Untuk pengetahuan anda semua, kini saya berada di hujung tambakan laut di pesisir Pantai Kelebang dan juga pesisir pantai di kawasan Dun Pantai Kundo ini. Anda boleh lihat, Mr. Teh, kenapa ni agak ombak dia kuat sikit ni? Sebab arus tu tempat semua datang sini. Air tu tumpu sini untuk keluar. Sana sudah kepung. Dia keluar sini semua bila air surut. Air pasang. Jadi ni memang bahaya pada nelayan pantai. Bahaya pada bot kecil. Kenapa? Kalau air pasang ke angin, dia punya arus kuat. Kita pun dah terasa ni. Kita pun terasa. Ya, ini bot besar ni. Boleh terbalik? Boleh. Ya. Kita nak kawal dia kemudi pun kalang kabut. Kena pandai-pandai mahir. Kena pandai mengemudi. Maksudnya dia macam petembung arus tu. Dua arus bertembung ujung tanjung. Jadi nelayan kena elak kawasan ni. Kena elak. Kalau boleh kita lari jauh sikit. Mr. Teh, tu kapal-kapal ni nampak dekat tu. Tak membahayakan? Bahaya, kita punya jaring rosak. Ya. Dulu kita tangkap jaring ikan cencaru, tenggiri, ikan parang, semua lalu depan laut Pulau P ni. Yalah, dia laut dalam sikit lah kan. Sekarang macam mana jaring nak lalu? Kapal dah berlabuh. Kapal dah labur. Dah anchor Habis dia bila kita punya jaring sangkut anchor kapal, dia salahkan kita. Oh ya. Dia kata kenapa you tak jaga you punya jaring? Kapal tu dah ada. Tapi kita tak suruh kapal tu labur kat sini. Dia bila sampai kan? Ini kita tangkap ikannya tempat. Macam mana tak ada kawasan tangkap ikan nelayan lagi kecil dia daripada sana. Jabatan Perikanan tak tolong nelayan? Tolong, tapi apa nak buat? Kerajaan pembangunan kena jalan dia kata. Macam mana? Jadi nelayan semakin terimpit ke? Terimpit lah. Itu bukit tu Pulau P. Mana kita sudah lebih laut daripada Pulau P. Pulau P yang pokok tu? Yang nampak yang belakang sikit. Belakang yang nampak lebam tu, itu Pulau P. Jadi kalau dia tambak, Tok, mesti dah tak jadi Pulau P lah. Pulau P hilang lah. Saya difahamkan, selepas Pulau P tu dia nak tambak lagi. Aduh. Jadi kita tengok mana lagi kita tempatkan. Apa penting Pulau P pada nelayan kita? Pulau P tempat apa? Pelindungan. Turtle. Penyu naik bertelur. Penyu belimbing. Penyu belimbing. Penyu karang. Penyu karang. Sekarang tak ada. Dah tak naik. Kat situ nelayan Hawkbill dia banyak hawkbill turtle. Itu Pulau P tu. Jadi tak naik dah. Pencemaran. Pencemaran, dia punya ekosistem pun lain. Dah lagi. Pulau pun dah tak betul, pasir pun dah tak ada. Pasir tinggal sikit dia. Sekarang kawasan ni masih ada ikan? Ikan kalau saya kata dulu 10 ekor, sekarang 2 ekor. 2 ekor ya. Air dah berarus kuat ya. Ikan betul hidup. Kita dulu boleh ikut tepi Pulau P. Itu semua kapal pasir. Tengah nak buat tambakan sana. Angkor tu. Angkor tu. Kawasan Angkor tu. Kawasan Angkor. daripada darat nanti. Ya. Berapa luas dia tambak. Kebetulan saya berada di tengah laut ini bersama nelayan Sungai Lereh. Saya bersama Cik Ahmad Omar. Salah seorang saya pegang surat ni. Surat ni merupakan aduan Cik Ahmad kepada pihak Jabat Perikanan Negeri Melaka tentang pelanggaran kapal korek pasir itu yang memusnahkan jaring. Cik Ahmad Ini tahun bila ni? Bila berlaku ni? Tahun 2016. 2008. Ini bukan pertama kali lah. Ini dah mungkin 4 kali, 5 kali. Kemudian yang sebelum yang ini ada dia kita mengadu pada pemaju bayar sikit-sikit je. Jadi yang kemudian ni dia langgar, memang kerugian saya memang ribu. Jadi dia tak mampu nak bayar. Jadi 2016 apa yang berlaku, apa kerosakannya? Ukat saya hilang separuh. Separuh anggarkan dalam RM2,000. RM2,000. Jadi dia tak mampu nak bayar. Jadi saya terpaksa report pada Jabatan Perikanan. Setakat ini ada respon daripada Jabatan Perikanan? Tak ada. Dia kata dia tak ambil kes ni, dia serah pada Jabatan Jabatan Laut. Jabatan Laut kata ada ni Jabatan Laut. Dia terima. Jadi dah rujuk pada Jabatan Laut? Dah. Tak ada apa-apa juga? Tak ada juga. Ini dah 2021. Itulah dah 5 tahun. Macam mana? Jadi saya simpan juga sebagai bukti kan, kalau apa-apa hal
Inilah dia kata kita tak tolak pembangunan. Ya. Jadi masalah ni pampasan ni yang kita marah pasal pampasan. Sebenarnya nelayan ni kalau dibayar betul-betul cukup, kata nelayan tak bising. Tak melawan Tak pembangunan. melawan lah. Yalah saya contoh ni tadi kan. Pak Muara Sungai Liri ni 1 sen pun kita tak dapat. Yalah. Dulu yang ada buat bagi sikit tu itu semua duit tabung sebenarnya, duit tabung penambakan yang sebelum ni, Bukan duit pemaju, bukan duit pemaju. untuk pempasan kan. Untuk pempasan dalam itu berapa? Orang kata berapa? 0, berapa persen aja dia Yalah. bagi kan. Supaya nak tutup nelayan. Jadi kes macam Encik Ahmad Umar ni Ya. mungkin ramai di kalangan nelayan juga berlaku. Ramai. Jadi dia orang tak berani nak bawa ke tengah. Kenapa ya? Itulah mungkin kadang-kadang Tak ada respon. tak ada respon. Jadi dia orang pun dah malas. Malas, Nak lah. mengadu pada siapa pun kita tak tahu. Sebelum ni saya dah mengadu pada sebelum ni lah. Sebelum ada YB yang terdahulu. Sekarang dah bertukar berapa kali Dua YB kali dah. YB dah. Yalah 2016 Yalah. mungkin saya 2 kali YB dah. 3 kali, 2 kali, Ah. 3 kali dah. Dia pun tak satu benda tak ada. Hmm. Tak ada maklum balas kan, hantar surat ke apa untuk kita, panggil kita buat bincang, tak ada. Ya. Memang kerosakan pukat ni memang bezalah. Biasa. Kawasan di Sungai Liri ni lah. Itu tak termasuk yang tak buat aduan ramai. Ramai, ya. Yalah macam kerosakan dalam 100 lebih 200 kadang-kadang dia orang malas nak buat aduan. Yalah. Tapi tu kos tu. Kos juga. Kan nak beli yang baru kan? Nak beli baru ni jam aduh memang terlalu yalah barang ekonomi sekarang kan mata wang kita makin lama makin mengecil jadi barang meningkat. Ya. Jadi Encik Mat, kalau tambak lagi laut dekat Tanjung Beruas, tambak lagi di ujung ni sampai ke sini. Jadi nelayan ni apa nak jadi ni? Memang rasa saya pencen ni lah. Pencen nak makan apa? Jadi yang sekarang kita menentang ni untuk generasi yang bawah-bawah saya ni. Yang masih ada ni. Saya kesian kadang-kadang dia orang kebanyakan nelayan ni anak dia orang ada 2 3 jadi nelayan. Aduh. Itu generasi tu sekarang kita nak bela dia. Ya. Ha. Ada pihak yang berhormat ke kerajaan negeri datang berbincang apa nasib nelayan ni? Tak ada langsung. Ya. Memang tak ada. Isu-isu ni JT ni lagi kan nak besarkan lagi. Tu hari saya ada pemaju satu panggil. Dia nak buat apa ni? Buat kajian tu dia panggil wakil-wakil nelayan. JT sebelah sana tu. Dia akan tambak lagi sebelah sana. Bayangkan. JT daripada bukan tambak sini, tambak ke sana. Tambak laut bukan, tambak lagi. bukan letak pacang apa tu piling-piling lagi dah. Bukan, itu dia tambak betul. dalam daripada darat 500 meter. Aduh. Seluar dalam 1 kilometer lah, tak sampai. Bila nak mula tu? Dia kata Dah lulus kalau dah? jadi bulan 6 tahun depan. Ada pampasan nak bagi? Tu boleh tu. Dia tak bincang pun pembahasan. Dia tanya buat kajian, dia tanya nelayan apa setuju ke tidak. Itu je, pembahasan langsung dia tak sentuh. Sepatutnya tentulah pasal pembahasan. Nelayan ada persatuan dia yang mewakili Sungai Liri ni. Ada koperasi ke nelayan Sekarang persatuan? ni persatuan ni baru kita tubuhkan ni yang kena kata dah berdaftar dengan ROS, dah lulus. Inilah sekarang kita nak hentam. betul. Sebelum ni persatuan kita memang lemah. Aduh. Contoh saya bagi. Betul, saya ahli persatuan Melaka Selatan. Ibarat persatuan Melaka Selatan ni langsung tak berfungsi. Patutnya dia bela kita nelayan kan. Tak ada langsung. Tak masuk salah, masuk pun salah. Kalau kita tak masuk, Bantuan tak dapat. bantuan daripada segi sara hidup yang kerajaan negeri bagi ni, kerajaan pusat bagi RM300 satu bulan ni. Tak dapat lah. Kalau kita tak masuk, tak dapat. Terpaksa masuk. Masuk pun macam kata syarat je. Yalah. Dia tak menjalankan Tak bersuara lah. memang tak boleh langsung bersuara. Itulah sebab Jadi apa kita tak faham. semua nelayan Sungai Liri dah berpersatuan sekarang? Dah sekarang. Ada yang masih belum mendaftar ke? Mungkin sekarang dah ada dekat 100 orang ada. Jadi Baru tahun ni baru yalah, lulus. untuk kena bawa suara kan? Yalah, Kena kuat lah. Syakmah. Ada wakil daripada Persatuan Nelayan Sungai Liri. Jadi itu sedikit keluhan realiti masyarakat nelayan Sungai Liri. 2-3 orang kita dah jumpa, nada yang sama, isu yang sama. Kita mengharapkan mereka membuat pilihan yang terbaik kalau mereka mengundi kali ini. Carilah wakil rakyat yang betul-betul boleh membawa suara nelayan Sungai Liri dan juga kawasan pantai Melaka ni. Dan anda boleh lihatlah, saya tak perlu jelaskan lebih lanjut lagi. Juru kamera sudah capture ataupun merakamkan
semua masalah yang ada di depan mata Sungai Lere dan juga kawasan pantai Melaka ini. Dan kita mengharapkan mereka yang di luar sana, terutamanya orang politik lah, jangan nak berpolitik je, dengarlah keluhan mereka. Bukan mereka seorang, anak bini ada, anak-anak masih yang tak ke bandar jadi nelayan. Jadi itulah warisan pekerjaan yang mereka boleh berikan kepada keluarga mereka. Jadi Nazrika Ha dari Pesisir Pantai Melaka mendengar rungutan dan juga keluhan denyut nadi rakyat nelayan di Sungai Lere, Melaka.